Selamat petang, nama saya Priwita Nityanandan dari kelas DDT 3B. Saya belajar di Politeknik Seberang Perai. Nama pensyarah saya Puan Nurul Huda. Hari ini saya nak membentang tentang alam sekitar. Pendahuluan. Alam sekitar merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai kepada kesejahteraan kehidupan. Manusia banyak bergantung kepada sumber-sumber semula jadi di muka bumi ini. Namun, alam sekitar di negara kita semakin tercemar. Isu pencemaran alam sekitar ini tidak boleh dipandang oleh masyarakat. Kepentingan alam sekitar. Keseimbangan ekosistem. Ekosistem dunia akan menjadi stabil sekiranya alam sekitar dijaga dengan baik. Keseimbangan ekosistem terjadi apabila komponen-komponen ekosistem tersedia dalam jumlah yang cukup dan berfungsi sesuai. Mencegah hakisan. Hakisan ini adalah kehilangan tanah ketika tanah terakis, kehilangan nutrien, menyumbat sungai. Banjir kilat berlaku sebab kesesakan longkang di lintas jalan raya di alam sekitar. Menghilangkan kejadian tanah runtuh. Tanah runtuh merupakan kejadian geologi yang termasuk sebahagian besar pergerakan tanah, seperti batu jatuh, kegagalan dalam cerun, dan aliran sampah. Bekalan sumber yang berterusan. Pengurusan sumber secara terkawal dapat menjamin bekalan sumber yang berterusan bagi kegunaan manusia. Habitat flora dan fauna terpelihara. Penting demi mencapai kemajuan, tetapi elemen penjagaan alam sekitar seharusnya menjadi agenda utama. Kesan alam sekitar. Kesihatan manusia terjejas. Merupakan makhluk yang lemah dan mudah untuk dijangkiti penyakit, terutamanya jika alam sekitar tidak dijaga. Hal ini menyebabkan timbulan penyakit baharu yang mengancam nyawa manusia. Kehilangan sumber ekonomi disebabkan perindustrian yang dicipta oleh manusia, sehingga ekonomi menyebabkan ekosistem yang memelihara fungsi bumi terganggu. Pemanasan global. Peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau. Penipisan lapisan ozon. Kekurangan jumlah pokok untuk menyutralkan semula kadar karbon yang berada di hemisfera bumi. Pemusnahan habitat. Tumbuhan minyak yang berlaku di laut telah menyebabkan haiwan dalam air mati. Potong pokok dan memetik bunga menyebabkan mekanisme kawalan yang efektif. Kepupusan spesies terjadi sebab pembalakan haram, iaitu menebang spesies pokok. Seterusnya, pembakaran hutan menyebabkan spesies haiwan yang berada di kawasan terancam. Pencemaran alam sekitar. Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran tanah. Pencemaran udara berlaku kerana asap dari kilang dan kenderaan. Pencemaran air berlaku sebab membuang sampah di tepi sungai. Pencemaran bunyi berlaku sebab trafik jam. Pencemaran tanah ini berlaku sebab tidak membuat kerja dengan sistematik. Punca-punca alam sekitar. Sikap tidak bertanggungjawab individu dan organisasi, pembakaran terbuka, penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh dipengaruhi, pembuangan sisa industri yang tidak terkawal, asap kenderaan, penggunaan klorofluorenia karbon secara meluas. Usaha-usaha mengatasi masalah pencemaran. Kita semula bahan buangan, kuat kuasa larangan penggunaan plastik, menyediakan kawalan pelupusan sampah berteknologi tinggi, menyediakan kawasan pelupusan sampah berteknologi tinggi, mengharamkan pembakaran sampah sarap di kawasan terbuka, pembebasan gas-gas beracun dari kilang-kilang dan kenderaan, menanam banyak pohon besar yang dapat hidup lama,
menggalakkan aktiviti alam sekitar, melaksanakan kempen-kempen alam sekitar. Rumusannya, kesimpulannya pencemaran alam sekitar semakin hari semakin meningkat mengikuti pertambahan bilangan pengguna. Saya berharap setiap individu dapat mengambil pengajaran tentang beberapa pentingnya menjaga alam sekitar agar alam sekitar yang semakin tercemar ini dapat dipulihkan semula dan dapat dijaga dengan lebih baik pada masa hadapan. Pihak kerajaan dan badan bahan bukan kerajaan yang berkaitan haruslah memainkan peranan penting dalam memulihkan dan memelihara alam sekitar. Sebagai golongan yang berkuasa, mereka pasti dapat menjaga dan mengawal alam sekitar daripada terus tercemar. Terima kasih.